don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Mulyadi tentang isu Muhyiddin tidak boleh rayu ke Mahkamah Persekutuan kata pendakwaan. Undang-undang itu tidak membenarkan Muhyiddin Yassin membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Seksyen, kata seorang anggota pasukan pendakwaan. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon detail daripada Iswadi Mulyadi. Dia akan letak komen macam biasa. Habis berita kita kat situ. Pandai-pandai korang lah. Nak macam mana nak mengenakannya. Okay, cerita Muhyiddin Yassin pula tuan-tuan. Muhyiddin tidak boleh Mahkamah Persekutuan pendakwaan. Undang-undang tidak membenarkan Muhyiddin Yassin membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Seksyen, kata seorang anggota pasukan pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syarudin berkata demikian di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Seksyen setelah Mahkamah Raya memerintahkan ia kembali semula untuk ke Mahkamah Seksyen bagi tujuan lain. So dia macam mana tuan-tuan? Dia macam ni. Mahkamah kita ada 5 yang asas lah. Dia ada magistrate, dia ada session, dia ada mahkamah tinggi, dia ada mahkamah rayuan, dia ada mahkamah persekutuan. So biasanya menurut perlembagaan kita ada 2 hak untuk merayu. Semua orang ada 2 kali hak merayu. Tetapi isunya dalam kes Muhyiddin Yassin ini, kes itu bermula di Mahkamah Seksyen. Setelah dia didapati tidak bersalah kerana ada defect, maka dibawa ke mahkamah rayuan. So dia lompat mahkamah. So sebenarnya tak perlu lagi sebab dah melalui 2 kali, dah kira-kira sebagai 2 kali rayuan. So tak boleh nak merayu lagi ke Mahkamah Persekutuan sebab dia bermula dari Mahkamah Seksyen. So adakah hujah ini boleh diterima? Itu terpulang kepada hakim lah, tapi okey juga, reasonable juga sebenarnya. Dia tak boleh langkau. Sebab kes Muhyiddin Yassin adalah kes yang bermula di Mahkamah Seksyen. So menurut hujah pihak pendakwa, berkemungkinan kes itu tidak boleh tidak boleh dirayu lagi kerana sudah pun melalui rayuan yang terakhir. Pada perbicaraan di hadapan Mahkamah Seksyen, pagi tadi dia berkata rayuan terakhir bagi kes Mahkamah di Seksyen adalah di Mahkamah Rayuan mengikut CJA, Akta Mahkamah Kehakiman, Seksyen 87. Perkataan tersebut menyatakan bahawa sebarang rayuan yang timbul daripada perkara di Mahkamah Seksyen hanya boleh dibawa paling tinggi pun berakhir di Mahkamah Rayuan. CJA juga menyatakan bahawa hanya rayuan yang berasal daripada Mahkamah Tinggi yang boleh dibawa ke rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. So maksudnya kalau dia memula di Mahkamah Tinggi kes itu, maka dia boleh merayu di Mahkamah Rayuan, kemudian rayuan terakhir dia Mahkamah Persekutuan. Tetapi kalau dia bermula di Mahkamah Seksyen, maka rayuan terakhir dia adalah di Mahkamah Rayuan. Jadi daripada situ Timbalan Pendakwa Raya mengatakan therefore Muhyiddin Yassin tidak boleh lagi merayu keputusan Mahkamah Rayuan untuk memulangkan kembali kes itu ke Mahkamah Seksyen. Okey, cerita dia apa Is? Tak faham cerita dia. Okey, dia macam ni. Tempoh hari Muhyiddin Yassin didakwa menjalahguna ataupun rasuah terhadap projek Jana Wibawa. Okey, dan dia dituduh di bawah 2 kluster tuduhan, iaitu satu rasuah, satu lagi AMLA, Anti Money Laundering Act. Di bawah rasuah SPRM, menurut peguam Muhyiddin Yassin ada defect, ada kecacatan di dalam pertuduhan. Perbicaraan tak start lagi tau. Perbicaraan Muhyiddin Yassin ni tak start lagi. So ada kecacatan. Kemudian bila dia mengatakan ada kecacatan, Mahkamah mengatakan bahawa betul ada kecacatan. Itu kes dalam kes rasuah beliau. Dalam masa yang sama dia kata, maka kalau kes itu dan kes itu dibagi DAA, Discharge Amounting to Acquittal. Dalam masa yang sama dia ada satu kes AMLA. Kes AMLA ni bermula di Mahkamah Seksyen. So dia kata wajibnya kes itu dibuang. Kes itu dah wajib dibuang. Kerana apa? Kes ni ada defect. Kes AMLA ni wajib dibuang. Mahkamah mengatakan tidak kerana kes itu 2 kes yang berbeza. Yang defect kes rasuah, yang kes AMLA tak defect. So dia nak merayu, tak dibenarkan. Kembali ke Mahkamah Seksyen, kena mula bicara. So tak boleh nak merayu dan delay lagi kes ini. Kena mula bicara
secepat mungkin. Itulah kisah, itulah ceritanya. Harap faham lah. Right? Okay, habis kat situ. Alright. Dua berita berkenaan dengan mereka yang membuat akta hasutan terhadap raja-raja. Pasukan khas 3R siasat kes Abdul Hadi, KDN. Pasukan khas bagi menyiasat kes melibatkan 3R akan menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan Februari lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution berkata sejumlah aduan telah diterima dan siasatan dijalankan dalam tempoh 7 hari sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Siasatan mengenai prosedur mengenai prosedur dan elemen kesegeraan. Maksudnya task force ini ditubuhkan Bukit Aman khusus aduan sebegini. Setelah 7 hari, kertas siasatan akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Itulah proses termasuk kes ini, namun tidak ingat berapa laporan telah diterima. Saifuddin berkata, proses pendakwaan akan dilaksanakan Peguam Negara. Kes bagaimanapun masih dalam siasatan, kita serah sepenuhnya kepada pihak polis. Dan menurut polis, bahawa kes ini akan polis akan mengambil keterangan Hadi Awang pada esok hari. Mengenai kes ini, polis serahkan keterangan Hadi esok. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan dirakam keterangan berhubung kenyataan bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan pada hari Selasa, iaitu esok hari. Ketua Polis Negara berkata ia dibuat atas susulan di bawah Seksyen 41 Akta Hasutan dan Akta Komunikasi Multimedia. Dia akan dilakukan di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut pada 2.30 Selasa esok. Polis menerima aduan dari pelbagai pegawai khas. Dalam masa yang sama, dua lagi geng-geng PN ni juga akan disiasat. Polis siasat Cikgu Bat Muhammad Zahid Mat Arif berhubung kenderaan mewah Perdana Menteri. Polis membuka siasatan ke atas Cikgu Bat atau Badrul Hisham Serta Politik Tun Mahathir Muhammad Zahid Mat Arif berhubung kenyataan mereka berkaitan kenderaan mewah kurniaan yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri. Kata Ketua Polis Negara Razudin Hussein berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan. Ia susulan kenyataan yang dibuat berkaitan kenderaan baharu yang digunakan Perdana Menteri yang dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kita sedang melengkapkan kertas siasatan dan akan memanggil mereka berdua bagi membantu siasatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui setelah Majlis Pemakaian Lancana. Okey. Anwar sebelum ini menggunakan kenderaan baharu jenama Mercedes-Benz di Parlimen. Anwar dilihat menaiki kenderaan Mercedes berwarna hitam dengan nombor VEV 1158 di mana semakan didaftarkan di atas nama Yang di-Pertuan Agong. Satu benda tuan-tuan, kereta Jaguar yang Anwar punya tu pun dah lama. Satu. Kedua, itu pun bukan kereta Anwar sebenarnya, orang bagi. Yang ni pun Yang di-Pertuan Agong bagi. Tetapi biasalah. Diorang ini mempertikaikan kenapa Yang di-Pertuan Agong bagi. Bukankah itu satu rasuah? Ini saya tak kata mereka kata, tapi ini tanggapan yang mereka kata, mereka bawa. Now, bila kita sebut rasuah, soalan kita yang pertama, Yang di-Pertuan Agong dapat projek apa? Apa balasan balik Yang di-Pertuan Agong dapat sebab bagi hadiah kepada Anwar Ibrahim? Soalan kita kedua, adakah Yang di-Pertuan Agong tidak boleh memberikan apa-apa hadiah kepada sesiapa sahaja? Itu soalan kita yang kedua. Sebab kalau kita lihat daripada segi apa yang kita ada sekarang ini, kalau kita tengok dalam rasuah tu sendiri, dia mesti melibatkan suapan. Dia mesti ada pemberian, maksudnya ada timbal balik. Kemudian yang ketiga, dia mesti ada mens rea, niat jahat. Maksudnya ada tujuan rasuah, elemen rasuah yang berlaku di situ. Dan kalau benar, saya cabar Cikgu Bat dan juga Mat Arif ini untuk melakukan laporan polis dan SPRM terhadap Yang di-Pertuan Agong kerana terdapat unsur rasuah. Kan? Kerana terdapat unsur rasuah. Bila Yang di-Pertuan Agong mengurniakan satu hadiah kepada Perdana Menteri, itu baginda nak mengurniakan hadiah kepada Perdana Menteri. Kalau sekiranya terdapat elemen rasuah berlaku dekat situ, sebagaimana mungkin pada pemikiran Walaon dan juga Cikgu Bat serta geng-geng mereka,
Saya sarankan buat laporan SPRM. Nyatakan projek apa yang Dewan di-Pertuan Agong dapat daripada Perdana Menteri. Nyatakan wang apa yang baginda dapat. Nyatakan apa projek, apa dana, apa peruntukan, apa, something. Timbalan kepada kereta tersebut. Kan? Timbalan kepada kereta tersebut. Imbalan kepada kereta tersebut. Saya tertarik sebenarnya. Kalau tidak, maka dikembali kepada hasutan dan niat jahat terhadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi orang macam ni yang walaun suka. Kan? Orang macam ni yang walaun suka. Okay? Alright, tu dia tuan-tuan. Daripada saya pada malam ini, Alhamdulillah. So, all in all, kita boleh kata bahawa, our country is going to the right direction. Negara kita sekarang ini menuju ke arah yang betul. Ringgit mula mengukuh, OPR mungkin akan kekal. Saya kata dia akan naik, tapi mungkin ujung tahun ini saya jangkakan. Ringgit mungkin mengukuh sehingga ujung tahun ini. Keadaan ekonomi kita mengukuh, tahun hadapan kita akan lihat prospek ekonomi lebih baik. Yang paling utama antara lain ialah sekarang ini black money ni. Duit. Macam kalau kita tengok tadi. Daim cuba nak pergi challenge dia punya, apa orang kata, pertuduhan. Of course, Mahkamah Tinggi kata mana boleh nak challenge. Masuk mahkamah lah, dalam mahkamah lah kamu challenge. Kalau setakat pertuduhan, saya tak boleh nak benarkan. Itu sebab kenapa, apa orang kata, apa yang Daim buat itu ditolak. Kerana nak challenge sebab dia kata ada malafide, ada niat jahat. Apa niat jahat SPRM? Apa keuntungan kalau SPRM pergi saman, pergi tangkap Daim Zainuddin? Tak ada keuntungan. So, buktikan dekat mahkamah, hakikatnya tidak ada black money, tidak ada unsur-unsur penyelewengan, tidak ada unsur-unsur lari dari bayar cukai. Okay, tuan-tuan, saya baca detail sikit. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin Wan Ladin berkata demikian di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Seksyen selepas Mahkamah Rayuan memerintahkan ia dikembalikan semula untuk tindakan lanjut. Ialah kita tahu kan sebelum ni Muhyiddin dapat apa? Dibebaskan. Sekarang ni Mahkamah Rayuan 2-3 hari lepas dah tarik balik. So Muhyiddin kena teruskan untuk didakwa untuk ni lah berbicara di mahkamah lah. Okeylah tuan-tuan, mari terus menyokong kajian apa dan Ibrahim. Assalamualaikum.